Kita boleh start lah dah. Start slow-slow. Kita tengok lepas-lepas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang untuk meneruskan perbincangan tentang tamyiz. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Okey, sebelum kita teruskan perbincangan, Kak Nun nak respon balik persoalan Izzah. Izzah ada kan? Persoalan Izzah minggu lepas mengenai tempoh suci yang tidak sampai 15 hari, yang mana darah keluar itu dikira haid. Itu dia. Jadi hari tu pun Kak Nun tak berapa dengar apa ni yang Izzah tanya tu. Izzah pun sibuk juga masa tu. Kan Izzah? Jadi hari ni insya-Allah kita cuba ulang semula. Adakah masa suci itu ada yang kurang 15 hari? Jadi kita tengok. Okey, kita cuba tengok slide yang pertama. Slide yang pertama. Okey. Cuba perhatikan slide 1 dengan slide 2. Ada perbezaan di antara kedua slide tersebut. Gambar rajah 1 menerangkan seorang yang keluar darah bermula hari pertama hingga hari ke-10. Apabila darah berhenti pada hari ke-10, dengar double suara ke? Sebab Ya, Kak Nun. double? Ya, Kak Nun. Macam mana tu? Nak buat macam mana? Mungkin Ustazah buka 2 device kot. Dah. Dia kena tutup satu. Se je kat apa? Lu guna se je. Ke guna ke salah tekan 2 kali? Dah. Okey tak? Dengar lagi ke? 2 double suara? Okey dah? Okey. Okey. Kita tengok slide pertama tu. Seorang yang datang haid, keluar darah pada hari pertama sehingga hari ke-10. Sebab dengar macam suara dak molek ni. Ke ada yang pasang tu kot? Ada yang guna apa? Tekan ni tau. Orang iPhone kena tutup mic. Kena tutup sepatutnya sebab macam ada gangguan belakang. Okey dah. Okey, kita tengok slide yang pertama tu. Hari pertama hingga hari ke-10. Jadi walaupun kita tengok di sini bermula hari ke-11 itu dianggap suci. Dianggap suci dululah sebab tempoh 15 hari masih belum berakhir. Dan Kak Nur letakkan arrow ni, hari ke-15 ni maknanya merupakan border bahawa berakhirnya tempoh haid di sini. Jadi kalau apa-apa darah yang keluar dalam tempoh sehingga 15 hari ini akan dikira sebagai haid. Tapi slide yang pertama itu darah tak keluar dah selepas berhentinya hari ke-10, tidak ada darah sehingga hari ke-15. Iaitu darah keluar semula pada hari ke-19. Itu slide yang pertama. Jadi dalam keadaan macam ni, kita tengok di sini,
Bila tidak ada darah dah dalam selepas berhenti yang pertama itu dalam tempoh 15 hari tidak ada darah, bermakna kita boleh kira hari ke-11 itu sebagai suci. Jadi kalau kita tengok 11 sehingga 18 merupakan 8 hari. Ya tak? 8 hari. Jadi hari ke-9 suci keluar darah. Jadi sepatutnya suci kita mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Sekurang-kurangnya 15 hari. Bermakna darah yang keluar pada hari ke-19 ini merupakan istihadah, iaitu istihadah sughra. Itu kita dah bincang dah. Bahagian istihadah ni kita namakan istihadah sughra dan kubra. Yang ni gambar Raja 1 ni tidak ada masalah. Bila keluar sahaja darah, kita anggap ia istihadah dan kita mesti tunaikan solat walaupun ketika itu keluar darah. Sebab kita dalam keadaan istihadah sughra. Itu dia. Itu Izzah. Walaupun kita kata suci kita ni 8 hari baru. 8 hari dah baru tu tak cukup lagi suci kita. Kita mesti cukupkan sehingga 15 hari. Itu dia. Jadi andai kata darah itu berterusan, bukan berhenti setakat hari yang ke-25 ini. Mungkin berterusan. Jadi hari yang kedua, kalau berterusan maknanya hari yang ke-26 baru dikira haid pusingan kedua. Haid pusingan kedua. Itu dia. Tapi kalau berhenti setakat ini, maknanya kesemua darah itu merupakan darah istihadah sughra. Okey. Dan kita tengok contoh yang kedua. Ni baru contoh istihadah kubra. Iaitu seorang itu yang keluar darah pada hari pertama sehingga hari ke-5. Okey. Dan kita tengok border ni. Ni anak panah ni, border hari ke-15. Bermakna apa-apa darah yang keluar dalam tempoh 15 itu masih lagi dikira haid. Okey. Jadi kita tengok, hari tu Izzah cerita lepas pada darah keluar yang pertama tu, darah berhenti selama 9 hari. Okey. Jadi 9 hari maknanya keluar pula keesokan harinya, iaitu pada hari yang ke-14 lah. Hari ke-14 tu keluar darah semula. Hari ke-14, 15 dan 16 bersambung. Kita tengok darah ini bersambung. Jadi inilah contoh istihadah kubra yang sedang kita perbincangkan sekarang ini. Jadi apabila berlaku istihadah kubra, kita tak boleh kata 5 hari yang pertama itu haid dan keluar darah pula ni kita kata haid lagi. Ini yang Izzah maksudkan hari tu 9 hari tu Izzah kata. Lepas tu hak ni pula hari ke-14 tu keluar betul-betul memang lebih kuat daripada 5 hari yang pertama. Jadi kita tak boleh kata kedua-dua ini adalah haid. Jadi bila hari ke-15 dan hari ke-16 bersambung, jadi kita kena gunakan kaedah tamyiz. Jadi hari ke-16 kita dah mulakan kira. Okey. Kita tak boleh solat lagi dalam keadaan macam ni kerana kita tahu, kita sedar bahawa hari ke-14 ini darah yang keluar itu lebih kuat berbanding dengan 5 hari sebelum ini. Jadi bermakna hari ke-14 ini akan dikira sebagai haid. Jadi apabila keadaan ini berlaku, hari ke-14 kita anggarkan permulaan haid yang mana kita kena kira dah 15 hari. Kalau darah yang sama keluar, itu yang akan dikira sebagai haid. Tapi kalau darah berhenti setakat ini, maknanya bilangan hari yang 7 hari ini sahaja yang dikira sebagai
haid. Yang sedang kita perbincangkan sekarang ini iaitu menggunakan kaedah tamyiz. Okey dah, sebab itu minggu lepas Kak Nur tanya Izzah, berapa hari permulaan hari yang mula-mula keluar darah itu. Sebab dia berbeza ni. Kalau 5 hari berhenti, lepas tu 9 hari berhenti ni. 9 hari berhenti, lepas tu keluar balik. Dan kita boleh bezakan darah itu. Ini lain. Berbanding dengan gambar raja 1. Gambar raja 1 kita dah datang 10 hari dah datang. Walaupun di sini cair ke pekat ke berbanding dengan yang hari ke-19 ini, tetap dikira hakning sebagai haid. Hari pertama hingga 10 itu dianggap sebagai haid. Walaupun kita kata hari ke-19 itu darahnya lebih pekat. Itu dia. Boleh faham? Ada soalan tak setakat ini? Dua perbezaan itu. Lain tu. Dan kalau kita tersilap kira kaedah, tersilap guna kaedah, besar sangat kesalahan dia tu. Ada nak tanya? Kak Nur. Ya. Saya. Ya. Kak Nur, itulah yang hari ni dapat yang baru pula. Memang kita dah belajar kaedah tamyiz dan juga bersambung tu. Kita dah bersambung dengan tak bersambung tu, dia make a big sense lah dekat situ. Bersambung sama dengan bersambung kita kena tengok. Tapi hari tu tak lebih 15 tu. Kalau dalam konteks yang ini sekarang ni, tak lebih 15 hari tu maknanya daripada hari pertama merah ni kan. Maknanya kita tak tahu lagi kita sekarang ketat kan. Jadi kalau ikut kat sini, ialah kalau kita tengok yang awal-awal kita belajar dulu syarat tamyiz, dah lebih dah 15 hari. Kan? Cuma sekarang ni kalau darah tu kemudiannya banyak, jadi di atas syarat tamyiz tu kita kena tengok pula sama ada dia bersambung ataupun tidak. Jadi cubalah kat sini. Kalau cubalah dekat sini, 15 ke 16 ni dia ada berhenti. Dia ada berhenti sekejap. So macam mana tu Kak Nur? Okey, minggu lepas Kak Nur dah terangkan. Kita nak kira macam mana 15 hari itu bersambung. Kita tengok waktu keluar darah hari yang pertama. Pukul berapa keluar darah hari yang pertama itu. Dan hari ke-15 ini, hari ke-15 ini tak cukup lagi. Dia hari ke-16. Kalaulah hari pertama itu pukul 7 pagi, bermakna hari ke-16 itu pukul 7 pagi. Baru cukup 15 hari, 15 malam. Andai kata sebelum pukul 7 itu berhenti darah seketika. Maknanya mungkin pukul 6 dia berhenti dah. Tidak ada darah pukul 6. Maknanya kira darah itu tak bersambung lah antara 15 dengan 16 tu. Tetapi kalau berhenti di sini, berhenti pada hari ke-13, 14 berhenti. Tapi hari ke-15 ni, daripada pukul 6.59 pagi hari ke-16, keluar direct. Itu dah kira bersambung. Sebab itu pentingnya catatan. Pukul berapa darah mula keluar. Bersambung ni penting ni. Kita nak tengok bersambung ni hari ke-16 lah di sini. Sebab keluar darah yang pertama pukul 7. Hari yang pertama kan. Tapi kalau dia keluar pukul 12 malam, bermakna hari ke-15 pukul 12 malam tu lah baru habis 15 hari 15 malam. Kita tengok 360 jam. Iaitu 15 hari 15 malam. Baru dikira 15 hari. Kalau berhenti
Kalau kata tak bersambung tadi tu, kita nak kira haid dia macam mana Kak Nun? Okey. Kalau tak bersambung, maksudnya 15 hari lah haid sebab hari ke-15 tu ada. 15 hari lah. Sebab hari ke-15 tu keluar. Maksudnya kita tengok di sini hari ke-15 ini mesti ada darah sehingga hari ke-16 pukul 6.59. Jadi pukul 6.59 ke bawah merupakan tempoh maksimum haid dia. Okey, boleh? Boleh nak tulis je. Ada apa ni suara tak? Ke laptop Kak Anu ni salah ni. Ada suara apa? Suara di belakang. Tak ada dah. Okey. Itulah yang perlu kita fahami betul-betul supaya kita tak tersilap faham dalam menentukan bilangan haid. Sebab itu dalam setiap slide Kak Nur masukkan anak panah itu pada hari ke-15. Anak panah itu supaya kita setkan tempoh maksimum haid 15 hari itu. Kalau kita guna kalender peribadi kita, kalender dah ada dah tarikh-tarikh dia tu, maknanya kita catat je permulaan keluar haid. Maknanya yang kita yakin lah. Mungkin kalau keluar tengah malam, pagi esok kita tersedar tu, yang kita yakin pukul berapa sebenarnya darah itu keluar. Itu penting catatan tu. Okey. Jadi kalau dalam keadaan macam ni, yang gambar rajah 2 ini, waktu darah keluar berhenti hari ke-6 sehingga hari ke-13 itu kita tidak boleh kata itu waktu suci. Sebabnya ni ada anak panah ni 15 ni masih keluar darah. Itu dia. Sebab itu kita kata kita nak guna tempoh berhenti darah, kita kata 9 hari itu sebagai waktu suci, tak boleh. Sebenarnya waktu darah berhenti itulah yang dinamakan naqah. Sebagaimana yang sedang kita belajar ini. Yang bermula minggu lepas Kak Nur dah perkenalkan keadaan naqah itu. Okey. Jadi macam mana? Tizat? Ya. Tizat? Ya dengar. Nak tanya boleh? Boleh. Tizat dengar tak nak tanya? Dengar. Ni Nur nak tanya gini. Kata kita ada mari kata macam contoh hari ni kan, hari Sabtu katakan. Katakanlah tu kita ada macam ada keluar darah lah, kiranya darah haid lah. Sampai ke esok kan tu, darah tu dah berhenti dah. Kira macam tak ada keluar lah darah cair tu. Kalau kita tengok pun memang kita punya lendir tu dia jadi macam putih bersih balik semula lah. Okey. Tu 3 hari selepas tu Tizat, dia mari balik pula. Dia mari balik pula tu kira macam ke darah yang cair macam memang haid betul lah kita kata. Ya. Jadi Nur nak tanya, macam hari yang pertama tu dah kita ingat dah memang haid lah. Lepas tu hak yang berhenti tu dalam 3 hari dia berhenti sebelum mari balik tu, kita nak kira macam mana hak gitu Tizat? Okey. Jadi kita tengok perjalanan. Perjalanan kita bila berhenti sahaja hari ketiga, kita tengok hari pertama itu cukup tak 24 jam. Masa keluar darah itu. Sebab itu penting kita tanda tu. Maknanya cukup ke tak 24 jam. Bila cukup 24 jam, hak yang keluar itu, bila berhenti, kita kena mandi wajib untuk solat. Masa berhenti tu kita kena bersuci lah. Untuk mandi, untuk solat kena mandi wajib dulu. Tapi kalaulah hari pertama itu kita kata tak cukup 24 jam. Mungkin kita keluar darah tu pukul 6 pagi. Tiba-tiba pukul 8 malam tu dah berhenti. Bila kita bersuci tu,
kita calik dah tak ada. Dah? Dah tak ada dah. Maknanya berhenti sekejap. Jadi, tak cukup 24 jam. Maknanya bila waktu isyak tu tak ada apa sebab tu, maknanya kita dalam keadaan suci ketika itu, kita kena solat tanpa mandi wajib. Maknanya kita nak solat isyak tu, kalau darah tak ada, kena solat lah. Kena solat tanpa mandi wajib. Sebab apa? Sebab darah kita tak cukup lagi 24 jam dan itu bukan haid. Dah kalau berhenti setakat itu, maksudnya kita tak payah mandi wajib dah. Kita terus je solat. Tapi andai kata tadi tu, hak Nun tanya tadi tu, hak yang cukup 24 jam, tiba-tiba berhenti, masa berhenti kita dapati tak ada dah, kita pun tak rasa keluar, dan bila kita cek pun memang kering ataupun dia keluar cecair putih dah. Maknanya bila suci tu kita kena mandi wajib kalau dah cukup 24 jam. Lepas tu keluar balik, mungkin hari ke-6, hari ke-7 keluar balik, kita kena berhenti pula solat. Sebab masih lagi dalam tempoh 15 hari. Tempoh 15 hari maksudnya ada ketikanya darah itu on off. Jadi bila berlaku on off itu, kita kena ambil cakna bila tempoh maksimum haid kita. Kalau keluar pukul 6 pagi hari pertama, bermakna tempoh maksimum haidnya akan berakhir pada 16 hari bulan pukul 6 pagi juga. Jadi apa-apa pendarahan yang berlaku dalam tempoh tersebut dikira sebagai haid. Dengan syarat cukup 24 jam lah. Sebab ada kemungkinan orang hari pertama dia keluar sejam je. Jadi bila tak ada tu, bila keluar sejam, maknanya bila tak ada darah tu, dia kena solat je lah tanpa mandi wajib. Hari kedua sejam pula. Sejam juga. Maknanya bila ada darah dia kena berhenti. Bila tak ada darah, maknanya dia kena solat. Tapi andai kata masa ada darah tadi waktu Zuhur, kita tak solat. Kita kena tanda lah. Sebab masih lagi belum cukup 24 jam. Tidak dikatakan haid lagi. Okey, jadi kita tanda tadi masa ada darah tadi waktu Zuhur kita tak solat. Okey, bila tidak ada darah kita solat tanpa mandi wajib lagi sebab tak cukup, sejam-sejam je. Hari ketiga pun sejam, keempat sejam, 5 sejam. Jadi masa ada darah tu kita tak boleh solat. Cuma kita tanda je bahawa kita tak solat masa ni sebab andai kata sehingga tempoh 15 hari ni tak cukup 24 jam. Bermakna kita kena qada solat yang kita tak tunaikan tadi ketika ada darah tadi. Faham tak tu? Jadi itu kena pastikan betul-betul. Sebab kadang-kadang inilah orang yang tak boleh nak tentu dah. Maknanya bila terjadi tu, memang tak solat tapi tak qada misalnya. Ada orang tak solat sebab keluar darah tu. Tapi tak qada semula. Sedangkan bila dah cukup 24 jam, kena qada. Okey, sampailah misalnya hari ke-13. Dia on off, sejam-sejam je. Tak cukup 24 jam. Tiba-tiba hari ke-14 ni, brum dia keluar tu. Memanglah banyak. Jadi bila kira-kira hak sejam tadi, dicampur dengan hari ke-14 ni hak 10 jam, cukuplah 24 jam. Okey, jadi haid kita 14 hari. Bermakna hari pertama sehingga hari ke-14 itu tak perlu diqada. Dah guana pula hak solat kita tu, hak tadi kita semayang. Okey, hak semayang tu jangan dikira lah. InsyaAllah kita diberi pahala oleh Allah. Sebabnya banyak kaitan lah tu, dah apa, hak tu dah apa. Cuma kita kena kena betul-betul perhati andai kata kita tak solat waktu istihadah. Hak tu yang kita kena beri perhatian. Sebab waktu istihadah itu merupakan waktu suci yang mesti kita kena tunaikan solat. Okey, faham ke tak orang lain? Faham? Nu faham tak? Nu? InsyaAllah. InsyaAllah, Cik. Orang lain faham ke tak? Bukan. Okay.
Faham. Itu dia. Perbezaan istihadah sughra dengan istihadah kubra. Kita tengok ringkas je. Ya tak? Ni gambar rajah ni. Tapi cara kira tu kita kena betul-betul faham. Sebab itu setiap orang perempuan ni, setiap wanita ni kena catat. Sebab kadang dulu, masa dulu kita tidak didedahkan. Kita ya dah, orang dak khabar pun ke kita. Mungkin kita tandanya hari-hari tu prop. Pakah je. Sedangkan maknanya mungkin hari pertama itu dia mari 3 jam je. Tak siapa pun 24 jam. Ya tak, kita kira sehari dah. Itu dia. Sedangkan bukan begitu kiraan. Okey. Jadi kena tengok betul-betul lah. Kena perhatikan betul-betul. Okey, boleh faham dah tu? Orang lain mana orang lain? Orang lain faham ke tak? InsyaAllah. Okey dah? Okey, kita pergikan kepada seterusnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nak dengar ni. Dengar. Tanya Kak Nun, maksudnya sekarang kalau untuk tentukan haid tu yang 24 jam tu, maknanya setiap waktu tu dia mesti ada darah. Dia tak boleh katakan contoh Zohor ke Maghrib, tiba-tiba Asar tu je tak ada. Okey. Tapi Zohor Maghrib tu ada. Okey. Jadi kita tengok macam ni. Masa Zohor kali pertama tu kita cek tu pukul berapa? Okey, masa berhenti tu kita tengok pukul berapa? Mungkin masa Zohor tu kita cek tu dalam pukul 2 ada kan? Ada calitan dia di dalam ke keluar ke, tak kira lah. Yang penting kalau tidak ada di luar, kita calik di dalam ada. Okey, pukul 2. Pukul kita nak solat asar pula, contohnya dalam pukul 4 kita calik. Tak ada. Okey, jadi 2 jam lah. Pukul 2 sehingga pukul 4. 2 jam maksudnya ada darah. Sebab pukul 4 kita cek tu tak ada. Okey, boleh tu? Tak ada. Jadi kita tengok 2 jam dah tu, kita tanda di situ 2 jam. Okey, jadi pukul berapa pula ada? Sebab Allah Ta'ala dia memberi kita ni ada rasa. Ada dipanggil apa? Kalau dalam bahasa kitab ni disebut qarinah. Orang nak keluar darah haid ni, dia ada rasa. Macam keluar je. Maknanya ada sesuatu yang keluar. Dah? Itu dia. Orang dalam keadaan period pun, dia ada rasa lah. Mungkin kita kita rasa lembab ke, ataupun ada sesuatu ke, ataupun ada rasa keluar. Jadi itu dia. Jadi kalau kita nak tahu pula ada pula darah pukul berapa, kita cek lah. Kalau kita ada rasa keluar, kita cek pukul berapa. Kalau misalnya subuh esok pukul 6. Okey, pukul 6 kita ambil pukul 6 keluar. Okey, kita cek pula lepas tu pukul berapa. Jadi kita kira itulah berapa jam itu. Maknanya taklah setiap jam kita nak cek. Kalau bolehnya apabila masuk waktulah. Biasa kalau orang yang memang dia bukan keluar sokma tu, maksudnya masa nak solat tu dia cek pukul berapa. Ataupun kalau dia rasa dah berhenti, maknanya tak perlulah dia cek setiap 5 minit ke apa benda. Maknanya bergantung kepada kita. Kita ada rasa, bila ada rasa keluar, kita cek. Bila kita rasa dah berhenti dah, tak ada rasa macam kering dah. Maknanya kita tengoklah pukul berapa tu kering tu. Tu. Okey, lagi? Tak ada soalan? Jadi kalau kita tengok yang tadi tu, gambar rajah 1 tu, maknanya hari pertama hingga hari ke-5 itu kita haid. Kita anggap haid ya dah. Tapi rupanya bukan haid. Jadi hari ke-16 baru kita kena buat analisis. Analisis. Mesti kena buat analisis hari ke-16 ini. Sebab hari ke-16 itu kemungkinan istihadah. Bukan maknanya bukan betul-betul istihadah, tapi kemungkinan istihadah hari ke-16. Kalau darah merah, kalau darah dia lebih
lebih lemah daripada hari pertama, maknanya boleh solat pada hari ke-16. Tapi kalau hari ke-16 itu darahnya semakin kuat berbanding dengan hari pertama, kita tak boleh mandi lagi hari ke-16 ini. Itu dia. Okey. Ini yang sedang kita belajar hari ini mengenai haid yang melebihi 16 hari yang mana kita gunakan kaedah tamyiz. Itu dia. Okey. Jadi kita sambung yang minggu lepas iaitu mengenai fatrah dan naqah dalam haid yang menyelangi antara darah kuat dan darah lemah itu. Itu dia. Kita tengok sini pula. Okay, kita ulang kajilah sikit supaya kita betul-betul faham. Mungkin siri-siri sebelum ni kita lihat contoh bagaimana mentamyizkan darah yang keluar berterusan tanpa diselangi fatrah dan naqah. Ya dah? Tanpa diselangi fatrah dan naqah. Tapi hari ini kita lihat di dalam darah itu, dalam haid itu ada waktu fatrah dan waktu naqah. Okey, siapa nak tanya mengenai fatrah dan naqah ni? Boleh faham ke tak makna fatrah dan makna naqah? Tak faham. Tak faham. Kak Nun. Ya. Kalau saya nak cuba. Okey, boleh cuba boleh. Boleh. Ain cuba terang. Apa makna? Saya faham lah kalau betul. Kalau betul lah yang hari tu. Fatrah dan fatrah ni dia berhenti. Darah tu berhenti bila kita calit dia tak ada darah. Kemudian kalau naqah betul ke? Tak naqah tak ada darah. Kalau fatrah dia berhenti, tapi bila kita berhenti tu maknanya dekat pad semua tak ada, tapi bila kita calit kat dalam ada. Jadi kedua-dua ini dikira sebagai haid. Itu je saya faham. Betul tak Kak Nun? Okey, betul. Okey, jadi kita tengok di sini. Berhentinya darah itu dalam tempoh 15 hari. Berhenti darah itu dalam tempoh 15 hari. Sebab itu Kak Nun selalu ni letak ni anak panah ni. Border dia hari ke-15. Jadi kalau kita tengok di sini. Okey, tengok slide seterusnya. Ini dia. Ni keadaan darah yang berhenti di sini. Ni hari ke-7 sehingga hari ke-12. Darah berhenti masa ni. Jadi kalau naqah bila berhenti kita calik tak ada. Memang tak lekat di pad. Yang pertama kita tengok tidak ada di pad, tak lekat. Lepas tu bila kita calik pun tak ada. Sebab apabila berhentinya darah memang kita akan kena mandi wajib. Ya dah? Cara kita nak mandi wajib, cara kita nak tentukan bahawa darah itu benar-benar berhenti dengan mencalikkan dalam faraj dengan kapas. Kita calik. Kalau tidak ada apa pun keluar, contohnya bila kita calik kering je. Tak ada rasa lembab, cecair tak ada, kering. Itu satu caranya. Itu menunjukkan dah suci lah. Okey, yang keduanya bila kita calik ada lembapan, ada cecair, tetapi cecair itu tidak berwarna. Contohnya dia warna macam gam uhu tu, dia warna transparent ataupun warna putih. Itu juga menunjukkan kita ini dah tahu bahawa kita dah suci. Okey. Dalam keadaan naqah ni memang andaian yang pertama ialah waktu suci lah. Sebab kita dah calik-calik tak ada dah. Tetapi hari ke-14, hari ke-15 tu dalam tempoh 15 hari lagi darah keluar semula. Itu maksudnya yang kita sebut hari ke-7 hingga ke-12 ini waktu naqah. Jadi dalam perjalanan tadi tu masa kita berada pada hari ke-7 itu maknanya kita dah anggap dia suci dah. Tak? Sebab tak ada darah dah. Tapi sebab apa dinamakan naqah? Kerana
darah keluar semula dalam tempoh 15 hari lagi tu, iaitu hari ke-13. Keluar semula darah. Jadi waktu yang kita anggap suci tadi tu bukan suci. Ia adalah waktu naqab. Yang mana waktu naqab ini juga dikira sebagai haid. Sama seperti mana keluar darah yang jelas pada hari ke-13, 14, 15 itu. Okey, jadi kalau kita beribadat pada hari ke-7 itu, ibadat kita terbatal lah. Contoh puasa lah. Kalau apa ni solat tu terbatal pun kita tak kena qada, ya dah. Tapi puasa bila terbatal maka kena qada semula pada hari yang kita telah lakukan ibadat puasa pada hari 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu. Itu yang dinamakan qada. Naqab. Okey. Manakala fatrah pula, fatrah macam Ing kata tadi, maknanya calik-calik ada, dipek tak ada, calik ada. Itu fatrah. Itu perbezaan antara naqab dan fatrah. Okey. Boleh faham tak tu? Jadi naqab dan fatrah ini kemungkinan berlaku pada hari ke-15. Maknanya kita guna takwim pun mungkin ada. Dan apabila kita nak guna tamyiz pun ada juga keadaan naqab dan fatrah ini. Kalau kita gunakan kaedah takwim, iaitu 15 hari sahaja yang keluar darah. Ataupun 5 hari, 10 ke 11, tak kira lah. Tapi di antara tu ada waktu naqab. Dah? Maknanya semua darah ini yang keluar dalam tempoh 15 hari semua dikira sebagai haid. Cumanya yang jadi masalahnya yang kita sedang perbincangkan sekarang ini haid yang bersambung pada hari ke-15 dan hari ke-16. Dan naqab juga ada dalam keadaan ini. Begitu juga dengan fatrah. Ini kebanyakan yang berlaku kepada kita. Kalau mari terik gitu, makna kita rasa senang lah nak kira sebab haid kita dah melepasi 15 hari 16. Tapi kalau berlaku macam ni, naqab dan fatrah ni, dah gelonggong sini yang mana kita dah solat dah. Sebab itu kita kata, kita suci dah tadi. Dah. Mari 2 kali sebulan kita kata. Jadi tengok keadaan. Kemungkinan ada juga. Ada yang mari 2 kali tu. Yang tadi, contoh pertama tadi. Iaitu mari 10 hari tu mari dah darah. Tiba-tiba keluar hari ke-19. Jadi kemungkinan hari 26 itu dianggap sebagai haid pula. Haid yang kedua. Itu dia. Ada begitu. Sebab itu kita kena betul-betul faham di sini. Okey. Boleh? Itu dia. Jadi kalau kita tengok dalam gambar Raja 1 ni, iaitu naqab berada di tengah. Sebelum darah lemah. Dia duduk selepas darah kuat tapi sebelum darah lemah. Jadi dalam keadaan macam ni, kita sebab bila berlaku 15 hari ke 16 hari ni dah melebihi haid, maknanya kita selalu hari ke-16 tu memang akan guna kaedah tamyiz. Bila hari ke-16 kita guna kaedah tamyiz, hari pertama kita dah tahu dah kuat, darah itu darah kuat, maka darah kuat sahaja yang dikira haid. Darah naqab itu termasuk dalam darah yang lemah, iaitu dikira sebagai istihadah. Itu dia. Dia tak boleh nak masuk sama dengan darah kuat sebab dia tak jelas, dia tak keluar. Kita tak tahu pun dia tu darah lagu mana, dah? Sebab tak keluar. Jadi haid hanya dikira yang zahir sahaja itu, yang hitam tu, yang nampak. Naqab tu tidak nampak, jadi kita masukkan dia ke dalam ke dalam warna yang lemah ini. Itu dia. Okey. Boleh. Itu mengenai naqab dalam 2 warna. Macam mana pula naqab yang dalam 3 warna pula? Kita tengok contoh naqab dalam 3 warna.
Okey, sekarang ni ada 3 warna. Nakak ni tidak ada warna kita dah ayah kira dia. Warna apa? Sebab dia tidak berwarna. Yang ada warna adalah 3. 4 hitam. Lepas tu diselangi nakak 4 hari. Lepas tu ada warna merah 4 hari. Lepas tu mari kuning pula. 4 hari. Jadi 16 hari semua sekali. Bila hari ke-16 tu melebihi hari ke-15, bermakna kita guna kaedah tamyiz. Di sinilah pentingnya kita lihat. Sebab kadang-kadang tu kita dak cakna, ya dak? Masa perjalanan hari pertama, kedua, ketiga, keempat tu, kita dak cakna. Darah keluar warna apa dak tahu. Sedangkan bila berlaku haid yang melebihi 15 hari, ketika ini kita kena ambil tahu dah. Darah kuat tu berapa hari. Itu penting catatan tu. Itu dia. Okey, jadi dalam keadaan macam ni, 3 warna ni. Memang kita belajar dah sebelum ni, apabila haid berterusan, ia tidak ada waktu nakak. Kalau 3 warna, warna kuat dengan warna sederhana boleh gabung ke tak? Dan tempoh 15 hari tu boleh lah. Okey. Kalau gabung tak melebihi 15 hari boleh. Jadi nakak kalau 3 warna boleh juga digabungkan. Bila gabung ni bukan gabung dengan nakak saja. Dia asal dia kena gabung warna kuat dengan warna sederhana. Oleh kerana nakak ini berada di tengah antara warna kuat dengan warna sederhana, maka dia masuk sekali lah. Kalau kita nak gabungkan warna kuat dengan sederhana, tak boleh. Sebab ni warna nakak ni, kalau tak boleh gabung, maknanya warna hitam sahaja. Itu dia. Okey, jadi kalau kita nak gabung, kita tengok syarat dia. Syarat dia mesti di antara warna kuat sehingga warna sederhana itu tidak melebihi 15 hari. Okey, kalau kita tengok sini, hitam 4 hari, nakak 4 hari, sederhana 4 hari. Jadi baru 12 hari. Jadi bila 12 hari boleh digabungkan. Itu dia. Jadi kalau keadaan nakak berada di belakang darah sederhana macam mana? Kalau contoh Berhenti takat 15 hari tu je lah. Dak kat apa? Kita tengok dak. Dia kena gini je. Misalnya kalau kita tengok 4 hitam, 4 merah, 4 nakak, lepas nakak ni baru kuning. Jadi kita tempat nakak ini diduduki oleh warna sederhana pula. Jadi berapa hari? Nakak tu dekat merah dan kuning. Tukar tempat je. Merah duduk di tempat nakak, manakala nakak duduk di tempat merah. Mana? 3 color kan Kak Nun. Kalau 2 color, kita boleh kira haid tu 4 hari saja. Tapi bila 3 color, tiga color je boleh gabung Dia boleh gabung warna kuat dengan warna lemah boleh. 8 hari. 8 hari. Itu. Okey Kak Pa. 8 hari Kak Pa. Jadi warna kuat dengan warna sederhana. Hitam tu 4 hitam 4, merah 4. Merah 4-nya. Jadi 2 ni je boleh gabung. Nakak tak boleh gabung. Tempoh 5. Nakak tak boleh gabung. Dia hanya boleh gabung warna kuat dengan warna sederhana sahaja. Sebab nakak duduk di belakang. Kalau dia duduk di tengah, boleh gabung ketiga-tiga. Jadi kalau yang kes
pertama tadi nakak dia belakang merah tadi. Dia belakang merah. Dah, yang macam dalam gambar Raja ni, haid dia 12 hari kan? Haid dia 12 hari. Haid dia 12 hari kan Kak Don? Yang kalau nakak duduk di tengah ni 12 hari lah. Tapi kalau kalau nakak duduk di belakang merah 8 hari. Okey. Macam mana boleh 8 hari benda tu duduk dalam tempoh 15 hari lagi? Dah kan 16 hari semua kali ni Kak Po. Tak, ia mari dah. Berapa tadi? 8844. 16. Merah, hitam berapa tadi tu? Hitam 4. Hitam 4. 4. Hitam 4, merah 4 jadi 8 kan? 8 lepas tu dia pun nakak sekejap kan? Nakak kan? Sekejap nakak 4 hari juga. Tapi nakak 4 hari, kuning pun 4. Lepas sampai 12. 12 campur 4. Tapi dalam tempoh 16 tu Kak Po. 15 lagi? 16 tu. 4 hitam. 4 merah. 4 merah. 4 nakak. 4 kuning. 16. Yelah kalau 4 nakak yelah lama. Tu pun kecil tau. Kita pun kena ndak gini dah nampak kalau tengok. Tak nampak benarnya. Tengok telefon tak nampak. Kalau telefon lagi lah tak nampak. Ni pun laptop ni pun. Kalau kita buat besar sangat ia jadi macam kelabu. Lari. Itulah. Okey. Tu dia. Jadi perbezaan tu lah kita tengok kalau nak kira dikira 8 hari tu macam mana? Dia kira 8 hari tu kita tengok kalau lah kita tengok formula dia. Formula nak gabungkan 2 warna ketika ada 3 warna. Maknanya kita tengok gambar rajah 2 ni ada 3 warna lah. Satu warna hitam, satu warna merah, satu warna kuning. Jadi hitam itu sebagai darah yang kuat. Dia paling kuat. Merah itu disebut darah sederhana. Dan kuning itu darah yang lemah. Jadi untuk menentukan haid, kita tengok formula hak dulu tu. Untuk menentukan haid, darah kuat dikira sebagai haid dan darah lemah sebagai istihadah. Okey, kalau 2 tahap, 2 warna. Kalau 3 warna, dia boleh gabung. Boleh gabung antara warna kuat dan warna sederhana. Jadi kalau kita tengok warna hitam ni kuat. Warna merah itu sederhana. Dia boleh gabung dengan syarat tidak melebihi, apabila digabung tu tidak melebihi 15 hari. Maknanya kita nak gabungkan hitam dengan merah tak lebih 15 hari. Itu hak asas, hak yang ada warna. Tapi sekarang ni kita belajar ni apabila nakak berada di tengah antara darah kuat dan darah sederhana. Boleh tak gabung? Masalah boleh gabung. Tapi apabila digabungkan ketiga-tiga itu, memang dia tak boleh melebihi 15 hari. Kalaulah misalnya merah 5 hari, nakak 5 hari, merah pula 6 hari. Jadi kalau nak gabung jadi 16 tak boleh. Dia mesti gabung tu tak boleh lebih daripada 15 hari. Jadi dalam keadaan sekarang ni lebih ke tak? Warna kuat dengan warna sederhana tu bila digabung lebih ke tak? Tak lebih kan? Tak lebih. Setakat 12 hari sahaja. Jadi dia boleh digabungkan. Tetapi kalaulah nak gabung itu, warna sederhana duduk di depan daripada nakak.
dia tak boleh gabung. Itu dia. Kalau duduk di tengah boleh gabung. Tapi kalau dia duduk di belakang warna sederhana tak boleh gabung. Yang hanya boleh digabung adalah warna kuat dengan warna sederhana lah. Jadi hitam 4 campur dengan 4 merah 8 lah. Itu dia. Mungkin orang tanya, dah hak ni kalau duduk tengah boleh gabung, dah duduk belakang tak boleh gabung. Sebab apa? Jawapan dia kerana warna nakak ini, warna nakak pula dah. Waktu nakak ni darah dah keluar. Kita tak tahu pun dia warna apa. Ya dah? Tapi kalau dia duduk di antara warna kuat dengan warna sederhana, dia kemungkinan warna kuat dia tak keluar je lagi. Sebab perjalanan dia tu mengambil masa lah. Kalau ulama dia buat kajian dengan ilmu perubatan, dia kata darah haid ni, perjalanan nak keluar darah haid ni sebenarnya memakan masa yang lama. Dia bukan dari rahim tu brum keluar gitu. Ada juga, tapi kalau ada orang yang bermasalah, maknanya mengambil masa yang lama nak keluar. Jadi waktu nakak ini kemungkinan tu memang darah tu nak keluar. Cuma dia tak keluar. Maknanya tidak zahir ketika itu. Itu dia. Yang dizahirkan tu ni warna merah ni. Hari ke-9 baru dizahir. Itu dia. Jadi kemungkinan lah nakak ini warna kuat dan kemungkinan warna sederhana. Jadi kalau duduk di tengah ni boleh gabung. Tapi bila duduk di belakang kita tak boleh nak gabungkan dia. Sebab dia tidak zahir. Kita manusia ini hanya boleh menghukumkan perkara yang zahir ketika itu. Itu jawapan kepada kenapa. Kalau dia duduk di belakang warna sederhana ni tak boleh gabung. Itu dia. Okey. Boleh faham ke tak? Kak Nur terang belik ke ada tak faham? Mana? Kak Nur nak tanya. Dah kalau masa waktu nakak ni dalam gambar Raja 2 ni, kalau waktu nakak tu kena puasa lah. Kena ganti puasa lah kalau waktu bulan puasa. Ya, kan kita bincang dah tu. Kalau tak ada darah kena puasa. Sebab kita tak tahu perjalanan akan datang kan. Jadi hari ke-5 kalau tak ada darah kita bersuci, kita mandi wajib kena puasa. Sebab darah waktu tak ada darah ni memang kita sebagai manusia kena anggap dia sebagai waktu suci. Dan bila hari ke-13 kita mengalami hari ke-13, rupanya keluar darah pula. Jadi kita pun tetap, kalau kita bolehlah hukumkan hari ke-5 hingga ke-8 ni nakak. Kalau tidak ada darah waktu sampai hari 16 baru ada darah, maknanya kita kena hukumkan hari ke-5 sampai hari ke-15 ini suci, tuhurin. Tu. Ada? Ke ada orang nak tanya? Faham tak nak? Faham? Maksudnya Ya. Pecah 2 tu kita adalah 12 hari je lah. Kalau apa ni, kalau kalau dalam nakak duduk menengahi merah dan hitam ni. Ni dalam gambar Raja 2 ni 12 hari. Yelah, maknanya hari ke-13 Istiadah. Kena solat lah. Kena. Tapi memang kita tak solat lagi masa ni kan. Masa perjalanan ni kita tak solat lagi sebab darah keluar. Hari ke-16 baru kita mandi wajib kan. Jadi kena qada lah semula. Hari yang ke-13, 14, 15 ni kena qada semula. Okey, boleh. Jadi kita sekarang ni dah masuk fasa yang rumit. Hari tu kan Kak Nur selalu sebut kan, kalau bincang tentang haid yang melebihi 15 hari ni, maknanya keadaan dia rumit kita nak. Sebab itu banyak pertanyaan-pertanyaan ni dah. Maknanya jadi kita pertanyaan-pertanyaan itulah walaupun orang lain tanya kita kena alert. Sebabnya itu yang membantu kita faham. Jangan kadang-kadang tu ada setengah-setengah orang dia tanya masalah dia je. Kadang-kadang dia istihadah tak? Bila istihadah dia tanya Kak Nur, ni saya ni berapa hari apa nak kira gana? Bila kita khabar, dia tahu hak dia tu. Tapi hak orang lain
you dak tanya, you dak cakna. Jadi lambat sikit boleh fahamnya. Kita sekarang ni kena ambil belaka info-info tu. Supaya kita betul-betul faham. Kalau betul-betul kita nak belajar, itulah. Sebab masa Kak Nur belajar dulu, pernah ustaz kata, maknanya kalau boleh jangan berkelip mata. Maksudnya, kalau boleh jangan tinggal. Kalau ada je kuliah-kuliah lepas tu, janganlah kita masuk lambat ke ataupun kita tak masuk ke misalnya. Ustaz kata kalau boleh jangan berkelip mata ni. Tu dia buat kias je lah. Itu. Sebab dah kalau kita betul-betul nak faham lah. Itu. Okay dah, kita teruskan. Okay, kita tengok keadaan fatrah pula. Kita ambil contoh yang sama supaya tak pening kepala. Jadi kita nampak, minggu lepas ada dah gini. Minggu lepas aku tak faham lagi. Minggu ni tengok. Itu dia. Kalau boleh, ambil catatan. Catat maknanya. Apa-apa yang Kak Nur cakap tu kalau boleh catat lah. Sebab hal penting biasa Kak Nur khabar lah. Sebab macam Kak Nur pernah belajar. Masa tu tak faham. Jadi benda sebenarnya hak yang boleh nak faham ni. Jadi Kak Nur ambil pengalaman itu beritahu kepada adik-adik dan juga sahabat. Maknanya hak ni sebenarnya kena faham betul. Gitu. Okey, kita tengok contoh fatrah pula. Keadaan fatrah yang mana darah, dua darah dulu. Dak keluar ni. Okey, keadaan fatrah dalam dua warna. Tengok gambar Raja 1 tu. Okey, jadi darah hitam keluar 6 hari. Ni dua warna ni. Yang warna oranye ni di tengah ni sebenarnya waktu fatrah. Kak Nur letak sini berwarna lah. Sebabnya apabila dicalik kan ada colour je lah. Colour tu macam-macam. Kadang bila kita calik ada warna hitam, warna kuat. Sama dengan darah yang zahir tu. Di depan. Kadang tu bila calik ada warna lemah. Itu dia. Jadi kita tengok asal-asal dia ni. Okey. 6 hitam. Hari ke-7 fatrah. Bila kita tak calik tak nampak. Di pad kita tak ada. Bila calik baru ada. Tapi bila calik tu kadang-kadang sikit je. Dia nampak sikit je dah. Kadang-kadang warna dia tu memang lemah. Tapi ada orang juga warna dia hitam juga. Cuma dia tak keluar. Dia tak grum keluar gitu. Maknanya kena calik baru nampak. Itu dia. Okey. Jadi dalam keadaan begini, kita nak tentukan fatrah ini warna yang lemah ke warna kuat. Sebab tadi kita tengok waktu nakak. Waktu nakak ni memang kita letak lalu hukum dia sebagai darah yang lemah. Ya tak? Sebab apa? Sebab waktu nakak itu darah tak keluar terus. Bercalik pun tak keluar. Ya tak? Itu waktu nakak. Tapi waktu fatrah ni kita tengok macam mana pula. Sama ada dia nak kira darah kuat ke nak kira darah lemah. Okey, cara dia kita calik. Apabila calik tan itu, okey, hari ke-7 itu warna hitam. Dak dengar ke? Ya jadi putus ke? Masuk je nak masuk. Mana? Kak dak dengar. Ngada kat apa? Kak Nur tak apa dengar orang tu ke mana tak tu ni keputus pula. Kena ulang semula. Ulang semula. Okey, ulang semula. Okey. Okey. Kita tengok di sini asal-asal dia 6 hitam, 6 fatrah, 6 merah. Okey, jadi 6 hari pertama tu jelas ada darah, iaitu darah hitam. Hari ke-7 itu darah tak keluar. Tapi bila dicalik baru ya? Gimana? Tak dengar ke? Tak dengar ke? Cu cakap seorang.
Kak Nur dak boleh nak ambil. Cakap seorang. Pandai dah. Gana? Kak Nur dak tu apa tahu. Nanti Kak Nur live kejap ah. Kak Nur live kejap. Dengar tak suara Kak Nur? Ha? Nanti kejap. Aduh lah. Dengar tak Kak Syah? Dengar tak? Ataupun kita lock out boleh tak? Dengar tak? Dengar tak? Okey, terang. Okey. Dengar. Aduh. Dia jadi guana tak tahu tak ni. Macam-macam dah lah. Nampak dah. Okey. Okey, Tizat. Okey. Masuk ke juga WhatsApp. Okey, kita tengok gini. 6 hitam ni maksudnya 6 darah kuat tu. Lepas tu, lepas 6 tu hari ke-7 calik-calik tak ada. Calik-calik tak ada. Calik-calik warna fatrah maksudnya hitam. Hari ke-7 bila dicalik warna hitam. Okey, jadi kita fahamlah bahawa maknanya sekarang ni hitam 7 kena tanda dalam diary kita tu lah. Sebab kalau tak tanda kita dah ingat tu. Kena tanda. Okey, jadi kita tengok pula hari ke-8. Hari ke-8. Hari ke-8 pun warna hitam lagi. Tanda. Sebabnya hari ke-7 dan ke-8 itu tidak ada warna kan. Jadi kita pun tulis je di kalender kita tu. Maknanya fatrah warna hitam. Tu dia. Okey. Jadi yang seterusnya kita tengok hari ke-9. Aduh, mana pula kesa ni? Okey, hari ke-9 warna merah pula. Warna merah. Maknanya kita tak boleh mandi wajib lagi lah. Hari ke-10 warna merah, ke-11 merah, ke-12 merah, hari ke-13 merah, 14 merah, 15. Tiba-tiba hari ke-16 itu maknanya merah juga. Jadi hari ke-16 tu kita pun kena buat analisis lah. Bila kita buat analisis, hari ke-16 tu warnanya lebih lemah berbanding dengan warna hari yang pertama. Jadi haid kita berapa hari tu? Haid kita 8 hari. 8 hari. Walaupun kita kata hari ke-7 itu fatrah tak keluar, tapi bila calik warna sama seperti warna hari ke-6. Begitu juga dengan hari ke-8. Itu dia. Jadi haid 8 hari lah. 8 hari haid. Jadi hari ke-9 tu kita tak solat.
Hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tak solat. Jadi 7 hari kena qada. Tizek ni nak tanya ni. Walaupun lepas pada tu macam katakan kita punya darah tu kita kira kita 8 hari je lah kan. Okey, kira 8 kan. Lepas tu lepas pada tu macam bila nampak pada Tizek tunjuk kat data tu macam darah tu kan macam merah lagi tu. Juga dah ke macam mana tu Tizek? Walaupun darah lagi. Ada darah hari ke berapa tu? Ya, kalau mu tengok, macam Tizek kata sekarang ni kita tu darah kuat. Macam Tizek kata terus itu nak. Tu macam mana? Dok berapa jelas tak bunyi berong-berong apa tak tahu. Orang lain pun dekat Asyadu. Dok berapa jelas. Dok clear suara Nunu. Ya, dia macam suara Tizek pun dia macam pecah-pecah gitu. Ya. Ke laptop. Dengar tapi macam pecah-pecah. Okey, Nun teramulah. Teramulah. Tadi Tizek kata asalkan kalau kira kita punya head kita yang sebetulnya jadi macam ada 8 hari je kan. Tanya Tizek kata. Tapi kalau mungkin Nun baru masuk jadi mungkin kurang faham. Jadi kalau tengok atas dekat Tizek tunjuk kat gambar rajah ni. Oh, dah putus pula suara apa tahu. Betul kan? Putus suara. Ya. Ya, Nun Tizek dengar suara Nun tapi Nun tak dengar ke? Aduh lah. Dengar. Jadi Nun nak tanya dia macam dia bukan jadi ke darah tu sampai ke 15 hari tu. Tu macam mana Tizek? Nun tak faham je ni. Okey, gini. Maknanya kalaulah perjalanan kita hari pertama sehingga hari ke-6 ni memang hitam. Tiba-tiba hari ke-7 tu memang dak keluar di pek. Bila dak keluar di pek tu makna kita pun ingatkan suci lah kan. Bila kita nak bersuci mesti cara dia mencalikkan di dalam faraj. Kalau warna tak keluar warna bersih makna mandi wajib lah. Tapi dalam keadaan ini hari ke-7 tu bila kita calik tu dia keluar pula warna, dia ada nampak warna hitam. Warna sama dengan warna yang sebelum ni. Hari ke-8 pun sama. Jadi kita tak boleh mandi wajib lagi. Hari ke-9 tu memang tidak ada di pek, memang kita berkira-kira untuk mandi. Tapi bila calik ada lagi warna merah. Maknanya kita tak boleh mandi lagi hari ke-9 tu. Hari ke-10 pun sama. Walaupun tak keluar di pek, sebab bila kita nak bersuci mesti kita calikkan. Tu cara kita bersuci. Okey, bila calik sampai hari ke-12 tu merah ada lagi. Lepas tu hari ke-13 keluar. Maknanya tak perlu kita calik-calik sudah keluar. Bila keluar hari ke-13, ke-14 tu memang kita tak boleh nak mandi lagi lah. Hari ke-15 pun keluar lagi. Hari ke-16 pun keluar lagi. Jadi bila keluar lagi tu kita pun dah boleh beza dah. Hari ke-16 tu rupanya darah itu lebih lemah berbanding dengan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tu. Warna yang lemah. Jadi hari ke-16 tu lah kita buat analisis bahawa kita tak boleh dah menggunakan kaedah takwim. Dan kita gunakan kaedah tamyiz, kaedah nak bezakan warna ni. Sebab hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima tu kita boleh beza. Itu warna kuat. Jadi kita pun guna kaedah tamyiz lah. Menentukan haid itu berdasarkan warna yang kuat itu. Jadi 1 hingga 6 confirm hitam. Cuma hari ke-7 itu, kalau kita tengok di kalender kita tu, calik tan itu. Sebab warna tu dah keluar kan. Jadi kalau dia warna hitam juga, dikira haid lah. Warna hari ke-8 pun kira haid. Jadi 8 hari lah haidnya. Hari yang ke-9
sehingga hari yang ke-18 ini istihadhah. Jadi bila istihadhah, tadi hari ke-9 sehingga hari ke-15 tu tak semayang lagi. Jadi kena qada. Kena qada. Hari ke-16 tu tak perlu qada dah sebab kita dah mandi wajib, kita dah solat dah. Walaupun dah ada darah tu sebab dah kita guna kaedah tamyiz, maknanya masa tu baru nak kira-kira hak mana haid. Jadi hari ke-16 tu dah tahu dah hak mana haid, kena qada semula hari ke-9 sehingga hari ke-15 tu. 7 hari kali dengan 5 waktu. Qada. Itu maksud. Okey, Nur faham tak Nur? Kalau boleh apa suara dok jadi dok tu? Dengar tak suara? Dengar tak Dengar. Suara Nung kan nak dengar, bukan suara Kak Nung. Suara seorang lagi. Dengar tak? Di gambaran bagi kan? Kena dengar pula. Warna pula. Aduh lah. Kena Baik. tak dengar tak? Ya. Tak dengar tu. Kak Wan boleh tutup mikrofon. Dengar tak? Dengar tak? Ke tak dengar? Dengar tak suara Kak Nur ni? Rasa tak dengar dah. Nanti Kak Nur leave kejap dah. Ini saya nampak. Kak Nur leave dulu. Okey tak? Okey. Mana tak tahu. Okey. Nampak tak? Aduh. Benda apa tak tahu? Ini yang timbul. Isu apa nakot dengan fatrah ni lah. Bila fatrah ni dia ada warna. Tu sebab Kak Nur letak warna kuning asal. Warna oranye tu memang keadaan fatrah. Dan apa tak tahu ni tak? Tak apa dengar suara orang lain. Apa tak tahu. Orang dengar tak suara Kak Nur? Dengar tak suara Kak Nur Itu sikit kot. Tak dengar. Aduh lah. Lah benda apa tak tahu nak kata internet molek. Tak dengar pula. Suara Wahir pula dengar. Siapa cakap tahu? Dengar sayuk-sayuk. Kak Nur pun dengar sayuk-sayuk kot nak. Tak tahu sebab apa. Kena petek kat mana tahu. Kak Nur jelas je. Jelas pula dah. Kak Nur jelas. Ya. Orang-orang tertentu apa ni Kak Nur tak apa dengar. Saat ni siapa tahu cakap Kak Nur dengar. Jelas sangat. Aduh. Ya jelas. Kak Nur jelas. Suara In jelas. Suara Na tadi tak jelas. Suara Na tak jelas tau. Tergelang. Hak ni Kak Nur dengar suara molek. Kak Nur sayuk-sayuk. Na. Kak Nur pun dengar sayuk Na. Orang lain jelas.
Dia dak sambung mak nai. Wayar kita apa? Putus sikit aku. Okey, boleh faham dah tak? Ni yang dua warna. Keadaan fatrah dua warna. Kita cuba tengok keadaan fatrah dalam 3 warna. Okey. Sama macam tadi. Hak warna oranye ni, selepas warna hitam ni, warna fatrah sebenarnya. Warna fatrah ni. Sebab tadi Kak Nur dak berwarna tu sebab nakak. Nakak kan memang tidak ada warna. Hak ni Kak Nur bubuh warna oranye tu hari ke-6, hari ke-5, ke-6, ke-7, 8 Kak Nur letak warna oranye merupakan waktu fatrah. Waktu fatrah tu nak calik tak nampak lagi ni. Kak Nur terang semula. Okey, jadi hari ke-5 apabila dicalik warna hitam. Bermakna 5 hari lah. 5 hari tu kita anggap dia sebagai haid. Sebab dak sampai lagi ni hari ke-16 ni. Kita tengok dalam perjalanan. Okey, hari ke-6 keluar merah. Hari ke-7 merah lagi. Hari ke-8 merah. Sambung gitu. Sampailah hari ke-12. Tahu? Hari ke-12 merah. Lepas tu hari ke-13 kuning. Kau lemah warna. 14 kuning. 15 kuning. Tiba-tiba melepasi hari ke-16. Jadi hari ke-16 baru kita kena buat analisis. Jadi tengok tadi berapa hari yang haid. Kalau 3 warna boleh gabung tak tadi? Warna kuat dengan warna sederhana? Boleh digabung. Bila boleh gabung tu, adakah dia melepasi 15 hari? Tidak. Okey, berapa hari tu sama sekali kalau gabung? 12 hari. 12 hari. Tu 12 hari lah. 12 hari. Ya? Okey. Boleh. Jadi bermula hari ke-16, teruskan solat walaupun ada darah. Kalaulah darah itu keluar sehingga hari... Ya, tak dengar? Siapa? Tak dengar suara. Okay, kalau darah itu keluar sehingga hari ke-18, maknanya start pada hari ke-16 tu kita solat walaupun ada darah. Jadi hari ke-16 tu kita tahulah bahawa darah yang kuat tadi itu sahaja warna kuat dan sederhana dikira sebagai haid. Bermakna haid kita 12 hari. Jadi bermula hari ke-13 sehingga hari ke-15 kita kena qada semula solat kita. 3 hari kena qada kali dengan 5 waktu. Okey. Boleh? Itu susah ke guana? Tak susah mana sebenarnya? Yang ni dah susah mana, ada yang baru ni, yang pening. Hak mana Kak Syah? Mana baru ni Nun bagi yang mana tu? Yang tu Kak Syah tersusah. Nakak ke? Nakak ke benda. Yang tu bukan nakak tu, yang ni kan. Yang ni nak macam ada baru ni Nun kata tu. Tak faham mana. Yang ni aslinya insya-Allah faham. Sebab dia nampak je dah ni. Hak nakak lah kot, hak dah nampak. Jelas kan. Ya betul. Nakak. Nakak tu Kak Syah, kalau dia duduk di tengah menengahi antara darah kuat dengan darah sederhana, boleh gabung. Sebab
asal dia darah kuat dengan sederhana boleh gabung. Jadi hak yang nakak duduk di tengah pun gabung sekali dengan syarat tak lebih 15 hari. Cumanya hak tak boleh gabung waktu nakak, bila nakak tu duduk di belakang darah sederhana. Barulah nakak itu tak boleh gabung. Tu. Okey, boleh faham. Apa jawapan Mak Nur bagi baru ni? Nak jawapan dah. Okeylah, lama dah tak. Kita sejam lebih dah, dekat sejam setengah dah. Okey, kita relax pula. Relax dulu, kita tengok soalan-soalan hak yang baru ni. Soalan baru ni mengenai ibu hamil yang mana dia melahirkan secara pembedahan. Yang mana selepas pembedahan darah tak keluar. Jadi macam mana keadaan tu? Darah tak keluar langsung maksudnya. Bila darah tak keluar langsung, Kak Asha jawab baru ni kan? Bila darah keluar langsung, dia kena mandi. Dia kena mandi, wiladah, betul tak? Ya, tu jawab Kak Asha. Macam biasa. Okey, hak Kak Asha. Kak Asha jawab, maknanya dia tidak ada nifas. Jadi hari selepas kelahiran itu, bila didapati tak keluar darah, dia kena mandi wiladah. Walaupun darah tak keluar bersama kandungan, sebab dia keluar ke atas kan. Mana keluar ke atas tu, maknanya hak jalan keluar darah tu, dia tak kira darah bersama bayi tu. Dia kira hak faras. Daripada faras tu maknanya tak ada darah. Jadi dia pun kena mandi wiladah. Sebab apa kena mandi wiladah? Sebab kelahiran. Wiladah tu maksud kelahiran. Itu kita dah terang dah. Zaman mula-mula hari tu dah. Walaupun tidak darah tu, mandi wiladah tu sebenarnya bukan mandi kerana darah, tapi kerana kelahiran. Wiladah itu dia dikiaskan dengan keluar mani. Sebabnya bayi itu merupakan cantuman ovum dengan sperma. Jadi mani. Dia bukan sebenarnya darah. Itu maksudnya. Okey. Jadi mandi macam biasalah. Kalaulah dia tu tak boleh bangun ke apa benda, ya dah. Maksudnya dia ada kelonggaran lah, rukhsah ketika itu. Tapi sepatutnya waktu itu waktu suci bagi dia, sebab dia tidak ada darah langsung, bermakna dia dalam keadaan tuhrin. Bila dalam keadaan tuhrin, kena melakukan ibadat, kena beribadat. Dan mandi wajib pun mungkin satu masalah lah, sebab bila bedah mesti ada tampalan, ya dah, nak kena air guana. Jadi dia mandi seperti biasa ataupun meratakan air ke bahagian-bahagian lain. Manakala bahagian yang tidak boleh kena air tu, bahagian kawasan yang berjahit tu, dia kena top up dengan tayamum. Itu cara dia. Maknanya tak boleh lah dia kata dia mandi wajib tu, mandi belakang dah. Sedangkan tempat baruk tu kan tak kena, tak? Sedangkan mandi wajib tu mesti meratai seluruh anggota kita, tak? Itu dia. Jadi dia kena top up dengan tayamum. Itu. Dan dia kena solat lah. Tu. Ada dua jawapan. Sebenarnya satu lagi Na bagi jawapan. Na tak? Na kata kalau ada darah satu lahazah. Tapi hak ni tak keluar langsung ni. Tak keluar langsung darah. Sebab dia dah nak sambung jawapan baru ni. Kerana aku dah ingat anak sambung. Baru baik sihat benda ni Kak Nur. Saya dah apa sihat baru ni. Apa dah demam? Lepas vaksin baru ni. Ni okey dah lah hari ni. Hari ni Alhamdulillah okey. Kak Nur Alhamdulillah vaksin yang kedua ni Alhamdulillah tak demam pun. Cuma dia rasa macam gatal. Kak Nur hari hak baru ni vaksin. Yang kedua lah. Yang pertama baru Kak Nur. Kak Nur yang pertama tak ada apa. Betul. Tak tahu apa. Mungkin ada lah tu kot. Sebab tindak balas tau. Tindak balas orang kata dia tahu orang. Cuma tak bahaya tau. Kerana tahu tanya.
Yang kedua, tak bahaya insyaAllah. Tak bahaya Kak Asha. Tu tanya Dr. Rosli Kak Asha, bahaya tak kalau vaksin? InsyaAllah tak pun. Dah. Dia tak orang kat rumah. Dia tak orang tak sama. Ya. Dah. Kak Nur Alhamdulillah. Dia berasa gatal je. Dia gatal. Lepas tu dia berasa macam gebekok. Macam ada bekok lah juga. Kerah panah gitu. Berasa gatal gitu buat gini sama. Lepas tu marin baru hilang gatal tu. Tapi tak ada demam Alhamdulillah. Tapi tempat cocok tak ada sakit benda. Mungkin saya sebelum cocok tu darah naik. Darah tinggi. Darah tinggi. Tak tahu pun darah tinggi. Tapi bila cek masa sebelum cocok tu, orang tak kena cek. Darah saya. Kebetulan maknanya. Dalam 3 meramah tu saya seorang je. Kebetulan. Tapi maknanya boleh tahulah kan? Boleh tahulah. Jaga makan ni. Kat ni 75. Yo. 175 bawah 100. Tinggi kot lah. Tinggi lah tu. Jadi duduk layan ke kurang. Hari ni bawah rasa okey. Yelah. Dia pening lah sikit. Yelah. Lepas tu, In nak jawab In? Saya tak tahu Kak Nur tu saya nak tanya tu apa jawapannya. Saya tak ikut awal tu. Dia sebenarnya kalau dalam keadaan nifas ni, dia ada tiga bahagian tempoh nifas. 3 bahagian tempoh nifas. Yang pertama paling minimum 1 lahzah. 1 lahzah tu maknanya setitik lah. Setitik. Yang kedua tempoh kebiasaan iaitu 40 hari. Dan yang ketiganya tempoh maksimum 60 hari. Itu dia. Dan apabila kita tahu keadaan tempoh-tempoh nifas ini, kita boleh bincang sebenarnya panjang juga cerita je macam haid jugalah. Sebab dalam nifas pun dia ada juga istihadah kubra. Jadi kita masuk ke dia lah dah. Cuma nak buka minda lah sikit. Maknanya keadaan nifas ni kadang-kadang ada setengah orang dia mari selahzah je. Tapi dia tunggu darah tu keluar sampai 60 hari. Tak? Maknanya. Sedangkan dia kena mandi wajib dah bila tidak ada darah. Jadi maknanya kesilapan itulah kita nak cuba perbetulkan dan kita nak memberi kefahaman kepada orang lah. Itu dia. Sebab beranak ni kadang-kadang di usia yang muda dah. Kita dengar-dengar orang kata kena patang 40 hari. Tak ada darah dah hari 20 hari tu, kita pun tunggu 40 hari juga. Maknanya tak boleh gitu. Tapi tak apalah, kita akan bincang semula lah tu. Sebab kan nak bincang hari ni baru nak start panjang cerita lah pula. Tu pun bahagian haid kita ni sebelum masuk bahagian mutahayyirah ni, dia ada satu bahagian lagi sekarang ni kita dah masuk 2 bahagian. Dua bahagian iaitu bahagian mubtadi'ah mumayyizah dan yang keduanya muqtadah mumayyizah. Yang 2 lagi tu tak masuk lagi. Kita anggap nak masuk hari ni tapi dah. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan masuk iaitu kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah dan muqtadah ghairu mumayyizah. Minggu depan lah kita akan masuk tajuk tu. Lepas tu ada 3 lagi. Ada 3 hak yang kata nak tahu tu kan. Mutahayyirah tu. 3 bahagian pula. Mutahayyirah tu terbahagi kepada 3. 1, dia apabila guna adat, dia ingat adat dia berapa hari sahaja. Dan dia tak ingat tarikh bila dia mari haid yang terakhir. Lepas tu ada kategori tu dia ingat tarikh tapi dia ingat pula berapa hari haid terakhir dia. Jadi kiraan dia tu lain belaka.
Hak yang ketiga pula, dia dah ingat langsung. Haid terakhir dia. Adat haid yang terakhir dia. Tarikh pun dah ingat. Berapa hari pun dah ingat. Mandi wajib bila pun dah ingat. Jadi hak tu rumit sangat lah. Rumit sangat apa ni. Rumit bagi dia. Nak tentukan tu kita boleh beritahu. Itu kaedah dia. Tapi dia nak menjalani kehidupan tu. Sepanjang-panjang masa keluar darah. Sebab kalau kita kata tadi, kita kalau yang tahu bila hari ke-16 walaupun ada darah, kita tahu kita sedang beristiadah, ya tak? Tapi bagi golongan tadi tu, mutahayyirah tu, dia dua keadaan. Satu, dia dalam keadaan istiadah, dan yang satu lagi dia dalam keadaan haid. Kalau ada benda yang dia tak boleh buat dan ada benda yang dia boleh buat. Sedangkan kalau kita tengok, kalau dalam keadaan haid, seseorang tu tak boleh solat, ya tak? Tapi golongan mutahayyirah ni, dia kena solat. Cuma dia tak boleh melakukan perkara-perkara yang ada sebahagian yang dilarang ketika haid. Contohnya, baca Quran tak boleh, pegang Quran apatah lagi, maknanya bersetubuh tak boleh. Jadi, maknanya susah bagi dia lah. Jadi kita nak mengelakkan daripada terjadinya kategori mutahayyirah ini, itu pentingnya catatan perjalanan haid kita tu setiap bulan. Kita catat tarikh supaya kita ni ada rujukan bila berlaku istihadah kubra. Tu. Okey. Selagi jawapan dia. Hak yang itu dah ada soalan tu. 10 merah, 50 hitam tu. Ada nak cerita? Ada yang nak bercerita? Ke lewat dah? Yang tu tak. Mula non. Hati mikir mula tu. ke siapa nak semula ke? Semula dah, apalah semula. Sebab ramai dia dah. Kalau bolehnya, sebab benda tu lain-lain sebenarnya. Adat haid dia lain-lain, berbeza, ya dah. Tu dia. Jadi minggu depan lah, insya-Allah minggu depan kita dah ulang dah hak ni, sebab makan masa banyak ni. Kita terus masuk luput syarat tamyiz. Tu, luput syarat tamyiz. Yang akan kita perkenalkan ataupun cara kiraan golongan mubtadi'ah ghairu mumayyizah dan golongan muqtadah ghairu mumayyizah. Okeylah, kita tutup dulu sesi perbincangan kita hari ini dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.